Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke showcase dan perkongsian maya pensyarah pelajar Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB semester 8 tahun 2021. Kursus-kursus yang terlibat adalah EDUP 3083 iaitu Asas Kepemimpinan dan Profesionalisme Guru, SCES 3163 Kimia Fizika, SCES 3173 Penyelidikan dalam Pendidikan dan juga PRKA 3042 iaitu Internship. Terima kasih kerana diberi peluang berkongsi pengalaman dalam membina pembelajaran bermakna di kalangan pelajar-pelajar semester 8 PISMP Sains. Apa yang mereka belajar? Dalam EDUP 3083, mereka akan menghasilkan sebuah laporan temu bual yang lengkap dan bermaklumat berkaitan peranan PPP atau guru sebagai pemimpin profesional dalam mendepani pelbagai isu dan cabaran PDP. Laporan tersebut juga perlu mempamerkan analisis mereka terhadap peranan dan usaha guru dalam profesion keguruan yang memberi impak ke arah menjayakan matlamat pembangunan lestari iaitu Sustainable Development Goal. Dalam SCES 3163 pula, mereka diminta untuk menghuraikan dengan kritis secara bertulis kegunaan elektrolisis dan kimia nuklear dalam kehidupan seharian dan kesannya terhadap kelestarian global dan peranan PPP dalam menjana kelestarian global. Dalam SCES 3173 pula, mereka akan menerapkan ciri-ciri profesionalisme keguruan dalam penulisan penyelidikan. Dan akhir sekali, dalam PRKA 3042, mereka akan menghasilkan refleksi dalam PDP dengan menerapkan profesionalisme keguruan. Pada akhirnya, mereka akan menghasilkan sebuah laporan atau penulisan yang berkaitan dengan kursus masing-masing. Okey, bagi KPPB ini, ideanya adalah seperti yang ditunjukkan, iaitu profesionalisme guru menjana kelestarian global. Apakah essential question dalam kesemua kursus tersebut? Okey, dalam EDUP 3083, essential questionnya ialah apakah yang dimaksudkan dengan kelestarian global dalam profesion guru? Yang kedua, bagaimana menjana kelestarian global dalam profesion guru? Dalam SCES 3163 iaitu kimia fizikal, essential questionnya ialah bagaimana kegunaan elektrolisis atau kimia nuklear dalam kehidupan seharian memberi kesan terhadap kelestarian global. Soalan kedua, bagaimanakah kegunaan elektrolisis atau kimia nuklear dalam kehidupan seharian berkait dengan matlamat Sustainable Development Goal? Dan yang ketiga, bagaimanakah guru boleh berperanan sebagai seorang profesional untuk menjana kelestarian global selaras dengan matlamat SDG tertentu dalam aspek kegunaan elektrolisis, kimia nuklear dalam kehidupan seharian. Dalam SCES 3173 iaitu penyelidikan dalam pendidikan, essential questionnya ialah bagaimanakah merancang satu penyelidikan pendidikan yang berkesan dengan berbantukan pelbagai sumber yang relevan. Dan soalan kedua, apakah implikasi penulisan penyelidikan dalam pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam menjana kelestarian global? Dalam internship SCES 3042, PRKA 3042, soalannya bagaimanakah merancang dan menulis satu refleksi yang berkesan dengan berbantukan pelbagai sumber dan teknologi yang relevan. Okey, ini adalah kesimpulan daripada soalan-soalan essential question tadi.
Okey, apakah aspek pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar? Dalam EDUP 3083, pengetahuannya ialah peranan guru dalam mendepani isu dan cabaran dalam PDP dan juga kelestarian global. Sementara dalam kemahiran, mereka dapat menganalisis peranan guru melalui temubuhan. Dalam SCES 3163, kimia fizikal, pengetahuan mereka ialah kegunaan elektrolisis dan kimia nuklear dalam kehidupan seharian. Kesan kegunaan elektrolisis, kimia nuklear dengan matlamat SDG dan profesionalisme guru dalam menjana kelestarian global. Sementara kemahiran, mereka mendapat 2 kemahiran, iaitu menghuraikan kegunaan elektrolisis kimia nuklear, menganalisis kesan kegunaan elektrolisis kimia nuklear dengan matlamat SDG dan menganalisis peranan guru untuk menjana kelestarian global melalui kolaborasi. Dalam penyelidikan pendidikan, pengetahuannya ialah kaedah dan langkah melaksana penyelidikan, penulisan laporan, pembentangan kertas penyelidikan dan penghasilan artikel penyelidikan. Dan kemahirannya ialah kemahiran pemikiran kritis, penyelesaian masalah, komunikasi, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Dalam internship, pengetahuannya ialah mengetahui kaedah dan langkah menulis refleksi berdasarkan PDP yang dijalankan, dan dalam kemahirannya ialah mengaplikasi kemahiran pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berkomunikasi dan pembelajaran berterusan semasa menulis refleksi. Apakah tahap prestasi bagi keempat-empat kursus? Dalam EDUP 3083, tahapnya ialah pada C4, iaitu menganalisis peranan guru sebagai pemimpin profesional dalam PDP dan dalam mendepani isu-isu dan cabaran PDP dan kelestarian global melalui temubuhan. Dalam SCES 3163, tahap prestasinya ialah pada C5, iaitu menghuraikan dengan kritis kegunaan elektrolisis dan kimia nuklear dalam kehidupan seharian secara bertulis dengan menggunakan pelbagai bahan rujukan. Dalam penyelidikan pendidikan, tahap prestasinya ada pada C6, iaitu menghasilkan satu penulisan laporan penyelidikan pendidikan dari pelbagai sumber rujukan. Sementara dalam PRTA 3042, tahap prestasinya ialah pada C6, iaitu menghasilkan satu penulisan refleksi secara kritis. Okey, ini adalah 6C yang ada terdapat di dalam keempat-empat kursus tersebut. Okey. C yang pertama ialah sasiah, iaitu di mana pelajar berkebolehan dalam menganalisis dan membuat keputusan dalam mendepani pelbagai isu dan cabaran kelestarian global. Pelajar juga mahir mencari dan mereka bentuk peluang pembelajaran untuk menjana pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Dan juga ada beberapa lagi bidang sasiah yang pelajar dapat semasa menjalani KPPB ini. Dalam pemikiran kritis, pelajar dapat menunjukkan kebolehan untuk mencari idea dan penyelesaian alternatif melalui temubual dengan amat cemerlang. Dan juga pelajar dapat membina ilmu yang bermakna, mempunyai kemahiran penakbulan dan pemikiran kritikal yang mantap, termasuk membuat interpretasi, analisis, sintesis dan juga penilaian. Juga terdapat beberapa perkara lain dalam pemikiran kritis ini yang dapat mereka masukkan di dalam kursus ini. Dalam kewarganegaraan, pelajar menunjukkan minat yang tulen terhadap matlamat kelestarian global. Pelajar juga mempunyai kemahiran yang tinggi untuk berfikir dan menilai secara logik dan intuitif berkaitan maklumat yang sahih, relevan dan berguna. Dalam kolaboratif, pelajar berkemahiran secara interpersonal dan berkumpulan, sementara dalam komunikasi, pelajar tahu big idea tugasan mereka dan cara yang terbaik untuk menyampaikannya menggunakan gabungan alat dan cara berkomunikasi yang betul. Dalam kreativiti, pelajar dapat melaksanakan idea dan penyelesaian baharu. Pelajar mencari idea dan cara penyelesaian yang asli, fleksibel dan berdaya maju.
sangat berkemahiran untuk berfikir di luar kotak, kreatif, inovatif, realistik, meningkatkan kualiti kehidupan orang lain, persekitaran dan juga ekonomi. Dan elemen 6C terakhir ialah kreativiti, iaitu pelajar dapat mengambil kira dan melaksanakan idea dan penyelesaian baru. Pelajar juga dapat menyoal, menggunakan soalan inquiry yang tepat dan juga memanfaatkan digital kepemimpinan untuk melaksanakan tindakan. Ini adalah contoh-contoh kolaborasi antara pelajar dengan guru-guru semasa mereka menjalani internship dan juga praktikum. Ini ialah transkrip temu bual pelajar dengan guru, contoh transkrip temu bual pelajar dengan guru. Dan ini adalah contoh tulisan pelajar berkaitan dengan matlamat SDG. Ini juga adalah contoh tulisan pelajar. Itu saja. Sekian, terima kasih.